Perkhidmatan kaunseling diperluas di peringkat kesihatan premier dan menempatkan 200 pegawai psikologi kaunseling baharu di seluruh negara. Ia bertujuan memberi perkhidmatan kesihatan mental dalam situasi COVID-19. Gencatan politik langkah terbaik dalam keadaan negara berdepan gelombang ketiga COVID-19. Memang tidak wajar untuk memanipulasi isu politik ketika ini. Perinciannya di astroawani.com dan Awani 745 malam ini. Itu perkongsian kami untuk Awani 745 pada malam ini, tetapi saya ingin juga berkongsi, sudilah anda kiranya untuk membaca satu artikel yang ditulis oleh rakan kami Hasimi Muhammad di astroawani.com. Anda boleh cari 8 hari dalam kesamaran wartawan imbau detik menanti keputusan ujian COVID-19. Ini adalah coretan Hasimi Muhammad, salah seorang wartawan kami yang melakukan tugasan ketika pilihan raya negeri Sabah. Bagaimana beliau sedang menjalani proses kuarantin hari yang ke-9 buat setakat ini saya kira, dan menjalani ujian saringan setibanya di KLIA dan juga menantikan keputusan yang saya kira mungkin baru dapat diketahui semalam ataupun sehari sebelumnya, dan ini anda boleh dapat baca di astroawani.com. Hasimi pernah bersama dengan rakan-rakan di dalam cerita, tetapi kali ini saya tidak bersama Hasimi. Saya bersama dengan Asim Hassan yang kini juga editor kami sedang menjalani kuarantin di rumah. Asim, bosan tak di rumah? Bosan juga Zul, tak tahu nak buat apa, tapi ini merupakan satu pengorbanan dan yang perlu kita lakukanlah dalam kita melakukan kuarantin kendiri ini kan. Sebab kita tak tahu kalau kita terus terdedah dengan luar, kita tak tahu virus itu sendiri macam mana kan. So saya rasa ini adalah antara yang pengalaman saya kuarantin di rumah sepanjang 10 hari sebenarnya, tidak keluar rumah. Maknanya buang sampah pun tidak, apa semua. Maknanya buang sampah saya minta tolong jiran. Tapi Asim, mungkin Asim dapat ceritakan proses ujian saringan di KLIA dan juga penantian untuk mengetahui keputusan ujian yang pertama itu negatif mungkin mengambil masa sedikit lama sekarang kerana ujian yang perlu sampel yang perlu diuji berpuluh ribu buat hari ini. Tapi Asim sudah pun mendapat keputusan ujian yang pertama. Jadi mungkin Asim dapat ceritakan bagaimana pengalaman, mungkin menyerikan buat setengah orang, tapi kalau dapat lihat visualnya nanti, Asim bagaimana menjalani ujian di KLIA? Okey Zul, pada 30 hari bulan tu kami 4 orang sebenarnya. Saya, Hasimi Muhammad, juru kamera Abi Uzza dan juga Riza Rahim pulang dari Kota Kinabalu pada mengikuti pesawat pukul 4.30. So dalam keadaan naiki pesawat tu kita memang, saya sebenarnya ada perasaan, kita tak pernah, jadi perasaan tu bercampur baur. Maknanya adakah sakit, macam mana perasaannya pula, dan bagaimana pula resultnya nanti jika positif. So apa yang perlu saya buat, so macam mana, banyak yang bermain di fikiran masa tu. Tapi apabila sampai di KLIA itu prosesnya sangat teratur. Saya jangkakan dalam penerbangan kami itu dalam 80 ke 90 passenger atau penumpang yang mana dibahagikan kepada 30. So maknanya saya di kumpulan kedua. Apa yang menariknya pada menunggu di ruang menunggu itu, saya dengar satu pengumuman yang mana ada penerbangan, kalau tak silap saya ada penerbangan daripada Tawau baru tiba, dan saya bergegas berjumpa dengan rakan-rakan 4 orang tu. Saya cakap kita kena beratur ni sebab kita tak nak bercampur dengan passenger. So saya tak tahu macam mana keadaan tu kan. Jadi saya mengambil pendekatan lebih baik kita di depan beratur lebih awal supaya kita tidak bercampur dengan passenger atau penumpang yang daripada Tawau itu sendiri, yang kita tahu pada waktu itu telah kesnya meningkat dari semasa ke semasa. So saya pun kami pun dalam grup kedua itu 4 orang, dan ada lagi sebab di setiap satu batch grup itu ada 30 orang. So kami sampai ke ruang ketibaan antarabangsa. Selepas itu ditanyalah, di interview orang kata oleh
oleh kaki tangan kesihatan balik dari Sabah. So ada simptom dan apa semua. Dan sebelum itu juga di lapangan terbang Kota Kinabalu, saya dan rakan-rakan yang lain telah mengisi borang kaji selidik, simptom, alamat kuarantin dan juga alamat maklumat peribadi. So bila selepas itu kita pun pergilah mengambil ujian apa semua yang kita panggil PCR, swab test PCR itu sendiri, Zul. So sebenarnya tak sakit mana pun. So cuma dia memanglah bila kita mendengar cakap-cakap orang ada sakit, ada tak. Tapi bagi saya secara peribadi, dia tidaklah sesakit mana, dia tidaklah seperti orang kata macam sakit, yang betul-betul sakit orang kata. So tidak sebenarnya, cuma alhamdulillah perjalanan berjalan dengan lancar. Saya pun selepas ambil PCR tu pergi ke kaunter mengambil gelang pink ini. So dengan tertera nama KLIA, tarikh dan juga IC lah. Ya, Zul. Asim, mungkin menunggu sedikit lama untuk mengetahui ujian kali pertama itu mungkin sedikit resah juga kerana saya tahu rakan-rakan yang lain juga berdebar menunggukan keputusan itu. Tetapi itu baru ujian pertama. Asim dan juga rakan-rakan lain perlu menjalani ujian yang keduanya nanti untuk memastikan betul-betul negatif daripada COVID-19. Negatif daripada COVID-19. Bagaimana proses tu? Kerana Asim kuarantin di rumah, perlu ke pejabat kesihatan daerah juga kalau difahamkan. Betul, Zul. Saya tinggal di Mukim Ampang. So pejabat kesihatan daerah, untuk saya membuka gelang pink ini, saya perlu ke pejabat kesihatan daerah Hulu Langat yang terletak dekat hentian bas Kajang itu. Saya kena ke sana dengan membawa IC dan juga borang yang disertakan ketika saya mendaftar di lapangan terbang KLIA itu sendiri. So bila dengan adanya kad pengenalan dan juga borang tersebut, so maknanya saya bolehlah diorang akan kaki tangan di pejabat kesihatan daerah Hulu Langat itu akan memotong gelang ini dan saya boleh keluar, orang kata macam-macam, tapi mengikut kuarantin perlu diteruskan hingga 14 hari dan bila Zul katakan tadi saya perlu menjalankan kuarantin ujian yang kedua untuk mengesahkan untuk ujian kedua selepas ujian pertama itu dilaporkan negatif. Dan kalau kita pergi kalau macam saya sendiri, saya kuarantin di rumah, saya tak ada pilihan selain daripada pergi ke hospital swasta untuk membuatlah, dan bagaimana rakan-rakan yang lain mereka boleh membuat saringan ujian itu di hotel yang mereka kuarantin itu sendiri. Dan saya juga difahamkan dengan di hospital swasta itu kita perlu mengeluarkan duit sedikit, tetapi keputusan itu dijangka akan diterima dalam lingkungan 24 ke 48 jam, Zul. Asim, kita tahu Asim kuarantin di rumah, tetapi informasi itu tidak membataskan Asim untuk melakukan tanggungjawab sebagai editor dan juga wartawan di Astro Awani. Semalam apabila banyak cakap-cakap dan juga laporan yang mengatakan bahawa Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Mohamad Noor positif COVID-19, ianya kencang di media sosial di sebelah petang. Dan kita sudah pasti mahu Asim untuk mendapatkan pengesahan mengenai perkara itu sehingga kelewat malam baru diketahui. Bagaimana kita ingin memfahami bahawa dalam komunikasi ini di Sabah khususnya penting untuk ada pengesahan, dan juga yang semalam itu bukannya mudah juga untuk dilakukan, dan mungkin Asim dapat ceritakan sikit sebanyak prosesnya. Baiklah, Zul, terima kasih. Sebenarnya laporan desas-desus dakwaan yang tular mengatakan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Noor itu positif COVID-19 bersama isterinya itu telah tular sejak pukul 11.30 ke 12 itu memang dah tular dah. Ramai di WhatsApp media dan juga rakan-rakan keluarga saya di Sabah itu sendiri menanyakan kesahihan perkara itu. Saya juga sempat ada menghubungi beberapa pegawai Datuk Seri Haji G sendiri, bagaimanapun tidak mendapat tidak go through lah, macam tidak diangkat mungkin atas perbatasan sibuk dan juga lain-lain. Saya faham itu, dan juga bagi kita tahu
seseorang yang didapati positif itu namanya tidak boleh didedahkan. Dia positif oleh mana-mana agensi, termasuk juga Kementerian Kesihatan. Itu juga sebab bila kalau untuk pengetahuan semua, bila cerita itu timbul dari pukul 12, 11.30, 12 sampai ke petang, and then petang kita ditanya lagi benda tu, saya cuba untuk berhubung dan tapi belum ada kenyataan rasmi, dan saya dengar daripada beberapa sumber-sumber dalaman yang rapat dengan Datuk Seri Haji G itu sendiri bahawa beliau memang menjalani kuarantin di Hospital Queen Elizabeth di Kota Kinabalu. Bagaimanapun sebelum itu Kendiri dan kemudiannya menjalani lagi sekali dan didapati positif. Bagaimanapun saya tidak boleh publish story itu disebabkan tiada pengesahan sahih, Zul, dari individu yang terdekat yang boleh kita quote dia sebagai mengesahkan bahawa Datuk Seri Haji G itu adalah didapati positif COVID-19. Itu menjadi kekangan kepada kita semalam. Asim, saya ada 2 minit saja lebih kurang, tetapi ini juga cabaran untuk wartawan khususnya. Betul. Kerana di Sabah itu kebanyakan kawasan dalam PKP, PKPB dan sebagainya, pergerakan itu tidak mudah untuk dilakukan dan juga informasi tidak banyak yang kita terima. Banyak juga khabar-khabar angin, sama ada khabar angin ataupun sumber-sumber yang kita sukar untuk sahkannya. Jadi bagaimana Asim, walaupun dah balik ke Kuala Lumpur, tapi Asim cukup rapat dengan warga media dari negeri Sabah. Bagaimana pergerakan dan juga cara dan juga cabaran untuk mendapatkan informasi pada ketika ini, khususnya berkaitan dengan COVID-19 ini? Betul, Zul. Bukan sahaja saya di sini, rakan-rakan media, ada beberapa rakan media saya di Sabah juga mengalami masalah yang sama, yang mana kita melihat kepada perkara itu sukar dengan adanya confirmation, pengesahan daripada sesuatu perkara berkaitan COVID. Dan apa yang saya harapkan adalah baik daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah itu sendiri dan juga mana-mana pihak berkaitan agar perkara itu tidak ditularkan jika tidak benar. Perlulah ada pengesahan dengan segera mengenai sesuatu perkara yang tular itu bagi membolehkan sesuatu berita itu dapat disampaikan dengan betul supaya kita tidak menyebarkan sesuatu berita yang tiada pengesahan dan tidak sahih. Dan hanya berdasarkan spekulasi saja. Kerana betul. Informasi ini penting buat ketika ini kerana kes-kes yang tinggi di Sabah itu membimbangkan dan juga sekiranya ada yang perlu dibantu daripada masyarakat sivil dan juga masyarakat secara keseluruhannya, itu juga boleh dilakukan sekiranya informasi itu dapat disahkan dan juga disahihkan. Asim, terima kasih kerana bersama kami. Semoga segalanya selamat. Hati-hati duduk di rumah, duduk dengan keluar dan juga pakai gelang pink tu elok-elok. Terima kasih Asim Hassan, editor Astro Awani. Terima kasih juga anda yang menonton cerita pada hari ini. Ada pandangan, ada cerita dan juga pendapat, teruskan bersama kami di platform media sosial kami di Astro Awani. Teruskan bersama Astro Awani. Sidang media oleh Ketua Pengarah Kesihatan akan kami bawakan pada jam 6 petang ini sebentar lagi. Teruskan bersama kami sehingga akhirnya. Terima kasih.